dia belum merasa lagi keuntungan untuk mana-mana akaun, GSA ke GCA atau GAE. Boleh tak komen letak satu kalau belum merasa lagi keuntungan, even first time. Okay, kita dah ada seorang. Oh, yang lain yang tak komen tu maksudnya Oh, mungkin 48 dah lepas rekod. orang. Okay. Okey, yang dah merasa keuntungan berkali-kali tu tahniah lah. Yang belum lagi, okey tak apa. Yang belum dah buat pembelian, okey boleh dia sama ada macam ni lah. Okey, kena tengok balik anda beli pada harga bila. Kalau belum profit, boleh cuba untuk buat staging. Tapi apa pun malam ni kita akan teruskan lah macam mana untuk kita tahu sedikit sebanyak tentang untung rugi dan macam mana kita nak buat apa ni orang kata strategi lah untuk kita merasai profit yang pertama ataupun kedua, ketiga dan selanjutnya. Okay, first, Ini, okay, tajuk kita ialah profit or loss, how to ini, check and calculate. Okay, so saya teruskan ya. Um, ini. ya, Ni nak mencelah ni. Tadi okay, tanya sudah. siapa yang dah rasa untung kan. Sebab kita record kat sini and then udah pun ada buat live. Udah nak tanya yang ada dekat sini ni boleh tak komen di ruangan chat siapa yang uh, beli emas dekat Kuantan Metal tapi dia rugi. Ada ke? Nak tanya Maksudnya sikit lah. dia terminate di saat akaun Dia terminate, beruntung. Okay, ada tak? dia rugi. Sebab Ada ke? betul-betul. Jadi Nak belum tahu lagi juga baru kan? berdiri dan minggu lepas. Okey, Kita pernah nak sekali. bagi testimoni live ni. Betul. Ada tak? Boleh respon Ada sedikit yang sebanyak pernah yang dah rugi. beli tapi terminate masa akaun rugi. Ini Ada. soalan ni bukannya nilai dekat sistem tu tengah kerugian disebabkan harga emas rendah, tetapi ada tak tuan-tuan dan puan dekat sini yang dah terminate tetapi rugi? Kita nak tahu kan masalah. Ada tak? Ha, tak ada. Lima saat, kiraan lima, kiraan lima. Satu, dua, tiga, Empat, empat, lima. Oh, lima. tak ada. Tak Okey. ada. Maksudnya, So maksudnya maksudnya kan kat sini mana ada klien apa ni klien yang ada akaun emas ni buat KM rugi. Kalau betul. rugi tu pelik tu. Kalau rugi tu bersebab lah biasanya sebab saya pun ada experience pengalaman daripada salah seorang klien saya. Aha. Dia tahu kalau dia terminate pada masa rugi dia akan dapat kurang daripada jumlah yang dia simpankan tapi kerana terdesak disebabkan Hmm. ada berlaku musibah kepada dia dan dia Hmm. sangat-sangat perlukan duit jadi dia dah tak ada tempat lain dah dia nak korek jadi dia terpaksa ambil yang dia dah beli GAE 10X. Lepas tu dia kata Hmm. tak apa, dia kata sebab dia pun dia tahu dia take risk dia sendiri dan Aha. dia kata tak apa nanti dia kalau ada rezeki lebih dia nak beli lagi sebab dia tahu memang akan dapat Pilihan dia lah. keuntungan. Okey, sebab dia faham lah kat situ. Okey. Alright. So, boleh teruskan. Ini. Okey. Sorry. Then okey, terima kasih untuk feedback semua. Alright. Okey, kita pergi ke purpose kita malam ni. Apa yang kita nak cover malam ni ialah summary of the differences of QM Go facility. Okay, sebelum tu lah, sebelum kita pergi ke spread, ke macam mana kita nak tengok account dah untung atau belum, kita tengok dulu ringkasan daripada perbezaan semua produk yang ada di Quantum Metal. Okey, lepas tu kita pergi ke how to recover spread. Macam mana kita nak recover spread yang dikenakan untuk setiap produk yang kita beli. Yang ketiga kita nak tengok di account Go Storage Account GSA, account tu dah gain dah untung ataupun rugi, masih belum untung lagi. Yang keempat kita nak tengok dekat produk GCA Gold Convert Account, account kita tu dah gain or loss. Nombor 5 kita nak tengok dekat GAE 5X kita dah gain or loss. Dan nombor 6 kita nak tengok dekat GAE 10X ni account gain or loss. Okay. Jadi ini antara beberapa topik yang kita nak cover malam ni lah. Okay. Then next. Okay. Summary daripada perbezaan daripada semua produk yang ada di QM. Okay. Seperti saya percaya semua majoriti ni dah masuk kelas tentang know your product, master your account kan. Kalau belum masuk lagi boleh refer balik recording kelas-kelas yang sebelum
untuk fahamkan tentang produk dengan sistem. Okey. Tapi dekat sini saya akan tunjuklah summary tentang produk Gold Storage Account, Gold Convert Account, Gold Asset Enhance 5X dan juga Gold Asset Enhance GAE 10X. Okey, dekat sini untuk 1, 2, 3, tiga produk ni, okey, keempat lah. Empat termasuk GAE 10 kali dengan 5 kali. Untuk spread, okay, setiap produk spread dia berbeza. Okay, macam GSA, produk spread dia 7% dikenakan di atas setiap belian emas. Okay, untuk gold convert, spread dia 7% sama daripada GSA sebab nak buat GCA ni apa pun dia kena lalui proses GSA. Lepas tu untuk GAE 5S 4% dikenakan di atas setiap belian emas, GAE 10 kali 3%. Okay, minimum saving okay, RM10 untuk JSA. Go convert account kita boleh buat serendah RM150 yang sekarang ni, sebelum ni RM120. Baru-baru ni saya perasan sistem dah update balik. Kita nak buat GCA kena RM150 masa kita buat belian QM sale. Masa tu kita terus take convert kena RM150. Tapi kalau duit kita dah ada, cash value kita ataupun gram emas dah ada dekat GSA, kita boleh buat minimum RM100 untuk request GC. Okay. Untuk GAE 5X, okay, minimum satu unit bersamaan dengan 25 USD. Kalau kita convert dalam nilai ringgit jadi 100 lebih lah. Okay, kalau GAE 10X, satu unit bersamaan modal dia 250 USD. Bila kita convert dalam nilai ringgit, lebih kurang 1,100 lebih. Okay, untuk produk untuk modal QM, modal daripada QM secara tawaruk murabahah, kalau GSA dia tak ada tawaruk murabahah, GCA kebiasaan kita dapat yang convert tu. Okey, untuk GAE 5X kita dapat 4 kali ganda pembiayaan daripada modal 25 USD. Jadi bila kita darab 4 darab 25 dapat 100 USD dipinjamkan dan kita kena pulangkan balik masa kita nak terminate. Jadi bila convert, bila darab dengan tukar kepada currency sekitar RM400. Untuk GAE 10X, 9 kali ganda, okay, satu unit 250. Jadi sebab pembiayaan tawaruk 9 kali ganda ni daripada QM sendiri. Jadi modal daripada QM ialah 2,500 bersamaan RM9,000. Jadi dekat sini bila kita combine dua ni, okay, modal keseluruhan untuk 5 kali ganda kita dapat 500 lebih, okay, dalam 125 USD. Untuk 10 kali ganda kita akan dapat 10,000, lebih kurang 10,000 lebih untuk 10 kali ganda. Jadi grade emas pun akan dikira daripada 5 kali atau 10 kali ganda. Okay, next untuk profit rate. Profit rate ni ataupun bahasa lebih mudah kita nak faham ialah management fee, upah pengurusan. Okay, untuk JSA dia tak ada management fee. Hanya ada untuk produk gold convert dengan gold asset enhance sahaja. Okay, untuk gold convert dikenakan 3.5% daripada 85% daripada jumlah yang kita convert. Jumlah yang mana kita dapat balik duit itu. Okay, untuk GAE 5X, dia kira 3.5% ni daripada jumlah pembiayaan yang 4 kali ganda. Dia dikenakan daripada 4 kali ganda ni. Untuk 10 kali dikenakan daripada 9 kali ganda yang QM bagi pembiayaan secara tawaruk murabahah. Okay, untuk perbezaan daripada tiga ni, saya kena movekan. Okay. Selain daripada tu, apa lagi perbezaan dekat GSA, GCA, GAE ni? Okay, GSA kita boleh buat kaedah jual beli, kita boleh pindahkan, kita transfer sama seperti akaun lain, kita boleh redeem emas fizikal serendah 0.01 gram hingga maksimum 1 kilogram. Lepas tu GCA dekat sini sama dengan dekat sini, kita boleh convertkan, dapatkan balik cash kita daripada 85%, maksimum tu 91%. Okey, untuk GAE 5 kali, profit rate ataupun management fee ni, dia akan kira, ada orang conteng. Saya perasan ada orang conteng, okay, tak apa. Profit rate, Rotan, ambil rotan.
Okay. GAE 5X, profit rate dia dikenakan masa kita nak terminate account. Dia berbeza dengan GAE 10 kali. Yang ni kena fahamkan sebab kebiasaan confuse permulaan lah. Orang baru biasa dia akan confuse kat sini sebab benda ni terjadi kepada saya dululah. Okay, profit rate ni dia tolak masa kita nak terminate account. Tapi untuk GAE 10 kali, profit rate kita kena bayar dulu, kita advancekan dahulu duit kita. Tapi kita akan dapat balik prorate kalau kita terminate tak sampai 1 tahun. Kita buat kaedah GAE 10 kali. Jadi cost untuk advance profit rate ni dikenakan 78.75 USD. Macam mana kira 7875 ni daripada 2,500 darab dengan 3.5%. So dapat 78.75. Jadi siapa ada kalkulator sekarang ni boleh try lah kiraan. Okay, nak kira profit rate. Kalau satu unit 78.75 USD. Kalau you beli 2 unit, so darab lah daripada situ berapa. Okay. Harap boleh jelas lah. Ni antara summary lah yang patut kita kena tahu. Ni wajib tahu untuk kita fahamkan semua produk dengan proses DQM. Okay, saya pergi ke next. Okay, next, what is spread? Okay, apa tu spread? Saya rasa saya kena delete lah sekejap lah, mudah. Ya boleh, silakan. Jangan conteng ya. Nanti Cikgu Huda marah. Okay. Okay, what is spread? Spread ni penting lah untuk kita tahu sebab setiap belian emas tu sebenarnya kita kena tahulah berapa spread yang dikenakan sebab kebiasaan kalau kita beli emas dekat luar sana, kita tak perasan pun dan tak dibagi tahu berapa spread ataupun upah yang dikenakan. Jadi spread tu apa? Spread tu sebenarnya ialah perbezaan harga jualan dan juga belian emas yang dikenakan oleh syarikat ataupun pembekal emas untuk dia jana keuntungan syarikat. Jadi pentinglah dekat sini kita boleh tahu perbezaan harga jualan dengan belian emas. Sebab daripada situlah syarikat boleh dapatkan keuntungan. Macam QM, dia dapat keuntungan daripada spread yang dikenakan kepada kita. Jadi sebagai kita ni sebagai pelabur ataupun go investor ataupun go saver, nilai spread ni penting untuk apa? Untuk kita memaksimalkan keuntungan kita. Jadi daripada situlah kita boleh set target berapa profit yang kita nak untuk kita dapatkan keuntungan. Okay, next kita pergi kepada macam mana kita nak recover spread. How to recover spread. Okay, first kali bagi mereka yang nak tahu harga emas semasa, you boleh tengok dululah harga QM price ni sama ada di XQM Gold My ataupun you boleh pergi ke website quantummetal.com.my, dia ada gold price dekat situ. Tapi kebiasaan nak paling mudah lah bagi saya, just klik dekat apps pun dah cukup, dah okey. Cuma dekat sini kita kena tahulah berapa spread, macam mana kita nak recover spread. Contohlah dekat sini harga emas masa ialah QM price 62.674. Okay. QM price ni sebenarnya ialah harga lantai emas dunia. Jadi kita kena sebab kita kena make sure harga lantai ni harga ni tanpa spread. Jadi harga lantai dalam bentuk USD. Jadi kalau kita nak tahu dalam nilai ringgit, mudah je. Dekat apps ni, you tengok je dekat buy price. So 62.67 bersamaan dengan 298.70. Okay. Jadi dekat sini untuk spread macam GSA 7%, GAE 5 kali 4%, GAE 10 kali 3%. Okay. Dekat atas ni, gold price yang atas ni, harga emas untuk GSA, Gold Storage Account. Okay, Gold Storage, sell price ni harga emas, harga lantai dia dah tambah dengan, dah include dengan 7% spread. Jadi harga dekat sini 298.70 dia dah tambah dengan 7%, dia jadi RM319.61. Ni harga termasuk spread. Harga lantai 298. Kalau kita nak beli, dia akan kenakan harga, contoh you beli 1 gram, you dapat RM319.61. You kena bayar RM319.61 gram kalau 1 gram. Tapi kalau you nak jual, dia akan ambil harga tanpa spread 298.70. Okay, untuk GAE 10 kali, harga sell price ni dah termasuk dengan
spread iaitu RM307.66. Okay. So kita nak tahu macam mana kita nak make sure setiap belian emas kita ni recover dia punya spread, dan juga kita nak tahu berapa buy price masa kita beli tu. Okay, contohlah paling mudah JSA, masa kita beli QM price ialah 62.67. Lepas tu spread dia kenakan sebanyak 7%. Jadi 62.67 tambah 7% dia jadi 67.06 USD. Ni dalam USD. Tapi kalau you nak tukar kepada nilai ringgit, you tengok baliklah dekat sini 298.70 tambah 7%. You akan dapat 31961 USD. Okey, ni untuk JSA. Yang kedua kita pergi ke GAE 5 kali. Okey ke semua setakat ni? Okay, GAE 5 kali. Kita tengok dekat formula for buy price. Okay, kita tengok. Kita nak tahu kalau kita beli GAE 5 kali dengan harga sekarang 62.674. Okay, berapa buy price dia? Sebab spread dia 4%. Jadi contoh dekat sini 62.67 USD you tambah dengan 4% daripada spread. Jadi harga buy price dia jadi 65.18 USD. Okay, ni untuk kita tahu buy price saja. Tapi kalau you dah beli, you nak target pula profit. Bila waktu sesuai untuk kita jual? Berapa QM price yang patut kita jual? Okay, contoh mudah kat sini, QM price, tengok formula kat sini, QM price tambah dengan spread, tambah dengan targeted profit. Okay, contoh you aim dekat sini, kita dah tahu spread dia 4%. Lepas tu kita target at least 2%. Harga emas naik, then kita dapat dalam harga kita boleh terbidik sekitar dalam 66.43 USD. Jadi maksudnya bila dah beli pada harga 62.67 tambah 4% tambah dengan 2% targeted profit. Lepas tu kita kena tunggu harga emas QM price ni dia cecah harga sampai 66.43 USD baru kita terminate. Ni untuk kita make sure dia dah melepasi dia punya buy price. Okay, kalau tak lepas buy price, kena tengok balik lah dekat summary kita punya account tu. Betul-betul untung ke tak. Sebab kita ada management fee pula dekat situ. Okay, satu lagi untuk GAE 10 kali. Dia punya formula pun sama. Okay, dekat sini kita nak tahu buy price. Kita just tambah daripada spread. So, kita tahu berapa buy price. Contoh harga sekarang 62.67 tambah 3%. Jadi, buy price dia nampak 64.55 USD. Jadi, kena make sure harga tu lebih daripada 64.55 USD baru kita boleh standby untuk terminate. Tapi nak terminate kena tengok balik you punya account. Okay. Untuk targeted profit ni berapa? Contoh QM price tambah spread tambah targeted profit. Contohlah saya target kalau saya beli pada harga sekarang 62.67 USD, saya tambah dengan spread 3%. Lepas tu saya target at least 2%. 2% sebab harga emas untuk GAE 10 kali ni kalau keuntungan dia kalau harga emas naik 2%, kita dah untung 20%. Jadi, saya kena make sure harga emas tu, okay, daripada sini, 62.67 ni tambah 5%, dia jadi 65.80 USD. Jadi, bila QM price dah lebih daripada 65.80 baru saya boleh standby untuk terminate. Jadi, kita kena aware lah, kena alert lah untuk harga masa kita beli tu, kita tahu berapa. Dan bila harga QM price dah cecah ke harga yang kita target tu, then kita boleh standby untuk terminate. Kalau you rasa dah puas hati dengan keuntungan yang dapat, untuk dapatkan balik modal dengan keuntungan tu, then terminate je. Okay, sebab kita tak boleh jangka bila harga emas naik, bila harga emas turun. Okay. Ada apa-apa soalan kat sini? Saya proceed untuk seterusnya. Clear. Okay, clear. Okay, next. Kita pergi ke account GSA. Kita nak tahu GSA ialah Gold Storage Account. So, GSA ini ialah singkatan lah. Biasa kalau nak mahirkan, memang kena familiar dengan short term untuk GSA itu apa, GCA itu apa, GAE itu apa. Okay, GSA gain or loss. Okay, kita nak tahu account kita ni dah untung ataupun masih rugi. Jadi, sangat senang je GSA ni nak tengok sebenarnya. Okay. Kebiasaan kalau saya antara apps dengan website, saya prefer website sebab lagi mudah nak nampak. Tapi apa pun bergantung kepada individu tu lah. Sebab ada setengah orang dia prefer apps.
Tapi kalau saya prefer website. Tapi sebab semua benda kita boleh nampak dalam tu. Senang je. Okay. So dekat GSA account ni, okay, bahagian yang kita boleh tengok, saya tunjuk dekat sini dulu, nanti kita akan masuk sistem untuk familiarkan lagi. GSA, okay, kalau siapa-siapa yang tengah buka dia punya account, you boleh tengok dekat bahagian Go Storage. Okay, dekat sini ada summary you punya account detail, berapa gram yang you dah ada, ni dalam bentuk ounce, ni dalam bentuk gram. Approximate value ni dia akan berubah ikut harga emas semasa. Lepas tu, macam mana kita nak tahu? Kita tengok dekat sini, dia ada dua benda kita boleh compare, kita boleh bandingkan dekat sini. Value based on the current QM price berapa dengan your average cost berapa. So kita nak tahu account GSA kita ni untung ke tak, kita just bandingkan dekat dua ni, dua bahagian ni je. Okay, yang utama kena pastikan kalau rugi maksudnya average cost tu lebih besar berbanding current QM price. Ni kalau average cost ni lebih besar pada QM price ni, maksudnya belum untung lagi lah account kita. Maksudnya masih lagi at loss position. Tapi kalau kita nak tahu account kita um, dah untung atau belum, ataupun dah make profit, then you boleh tengok, you pastikan your average cost ni kena lebih rendah berbanding current QM price. Okay, maksudnya dekat sini contoh, dekat account dekat sini, your average cost dia ialah sebanyak RM272.13. Okay, dia punya current QM price dia RM306.36. Jadi kita tengok yang mana lebih rendah. Yang bawah ni lebih rendah ke yang atas? Kalau bawah ni lebih rendah bermakna account kita dah gain, dah make profit. Tapi kalau yang bawah ni masih tinggi berbanding yang atas, maksudnya belum untung lagi lah. Jadi sebab dia punya kos purata tu belum melebihi lagi daripada current QM price. Okay. So yang ni just tengok yang mana lebih rendah, yang mana lebih tinggi je. Okay. Ni Dan kita ada soalan dekat chat. okay. Dia tanya dekat website je ke boleh check, dekat apps boleh check ke GSA gain ke loss? Dekat dekat apps boleh check kan, boleh check. Boleh check tapi kena tengoklah macam mana cara bacaan. Sebab biasanya saya terus check dekat website je. Okey, itu saja. Okay. Okay, next kita pergi ke testimoni GSA. Okay, ni adalah contoh testimoni antara klien Quantum Metal yang dah untung. Okay, dia grad pada harga yang pada masa harga yang rendah hari tu. Dia beli dengan 139 gram. Okay, approximate value pada masa tu RM40,879 Okay. Lepas tu pada 20/11/10, okay, value dia walaupun gram yang sama naik jadi RM42,293. Jadi keuntungan bersih dia dekat sini RM1,414. Dia dapat keuntungan dalam 3.5% dalam masa 6 hari. Okay. So dekat sini kita tengok walaupun gram emas yang sama, cash value dia berbeza mengikut harga emas semasa. So kita boleh tengok dekat sini lah. Bila dia punya dekat sini contoh yang paling mudah kita nampak average cost dia tu dah lebih rendah berbanding QM price. Jadi memang dia make profit lah untuk account dia. Okay. So GSA ni memang simple je. Cuma yang banyak calculation ialah GCA dengan GAE. Okay, next kita pergi ke GCA, gain or loss. Kita nak tengok account GCA kita ni untung atau rugi. Okay, GCA, cara kita nak kira untung atau rugi GCA. Okay, GCA, nak saya masuk sistem ke macam mana ni? Nak bagi nampak? Ataupun saya just tunjuk dekat sini dulu. Nanti saya masuk dekat sistem lah. Okay, boleh. Okay, Huda, macam mana? Nak masuk sistem ke? Ataupun nak tengok terus dekat sini dulu?
Rasa ada Terpulang soalan. Yuni. Kalau apa ni boleh je tunjuk kat sini terus. Okey, saya tunjuk kat sini dulu. Okey. Wah, Uh, dia dari request dua-dua dia kata. apa ni? Tak perlu terminate kan? Kalau nak keluar withdraw je kan? Okey, ni maksud GSA tak perlu terminate kan kalau nak keluar withdraw je kan? Okey, GSA ni kalau untung boleh terminate. Kalau you nak terminate, you nak jual ataupun kalau nak guna duit, boleh request convert. Tapi tak apa, dekat sini dalam chat ni saya rasa ada kita punya konsultan ramai yang membantu. Boleh kan saya just proceed dekat saya punya slide Boleh, dulu. boleh. Okay. Dekat GCA, cara kita nak kira untung rugi ni, GCA paling mudah lah setakat ni yang kita punya leader-leader kita tunjuk cara yang paling mudah. Okay. Ada satu formula yang paling senang. Sebelum ni saya pun tercari-cari juga formula yang kata yang mana lebih senang. Tapi ada tu dia punya perjalanan, dia punya pengiraan tu panjang sikit. Tapi yang paling senang yang ni setakat ni, yang ni lah cara kira untung rugi GCA ni. Kita tengok dekat bahagian detail bagi sesiapa yang dah buat GCA. You tengok you punya dekat details tu. Okay, down payment value berapa. Lepas tu net gain or loss tu berapa. Jadi compare dekat sini ikut dia punya formula. Formula dia senang je. Net gain or loss kena bahagi dengan down payment value. Okay, ingat dua benda ni je. Net gain or loss bahagi dengan down payment value. Lepas tu, pastikan dia punya value tu kena lebih daripada 0.07%. Okay, kalau you dapat result dia less than 0.07, maksudnya account belum untung. Okay, macam contoh dekat sini, net gain dia 91545. Siapa ada kalkulator boleh kira lah sekali. 915.45. Okay, bahagi down payment value sebanyak RM21,978.2 sen. Jadi dia dapat value dia 0.04. Jadi account dia belum untung sebab dia less than 0.07. Tapi kalau more than 0.07 maksudnya dah untung, means dia dah recover dia punya spread. Okay, kenapa 0.07? Sebab masa kita beli GSA kan, dikenakan spread 7%. Jadi itulah kita nak make sure dia recover dia punya spread 7%. Jadi kita nak terminate tu, pastikan dah lebih daripada 0.07. Barulah orang kata barulah berbaloi dengan kita buat GCA. Kalau kita terminate less than 0.07 macam tak berbaloi lah uh, sebab tak recover dia punya spread. Okay. Tu cara yang paling mudah lah. Boleh take note lah yang ni. Okay. Next. Kita pergi contoh dekat sini untuk contoh account yang untung. Okay. Untuk account GCA yang untung. Okay. Dekat sini dia punya. Ada yang tanya, apa maksud down payment value? Oh, okay. Down payment value ni ialah okay. Down payment value ni jumlah yang kita request convert. Jumlah yang kita request convert, yang kita convert tu, yang kita convert kan, yang kita convert, dia sama ada dua. Yang saya perasan, okay, kalau kita, misalnya kalau kita convert daripada request GC, kalau kita request GC, okay, daripada down payment value ni, down payment value, dia akan tambah 6% daripada jumlah, bukan 6%, 9%. 769.23, dia tambah 9% daripada jumlah yang kita request convert. Dia macam down payment value, duit yang masuk balik dalam account bank kita. Duit yang masuk balik dalam account bank kita tambah dengan 9% yang dia hold untuk apa ni? Dia macam dia hold duit kita tu. Okay. Jadi down payment value ni duit yang mana kita request convert daripada awal lah. Daripada awal. Lepas tu kita kena tengok pula senario dia sama ada kita request GC ke kita buat QM sell, kita tick convert. Sebab kalau request GC daripada down payment value ni, duit yang masuk daripada account bank kita tu, kita kena tambah pula 7% untuk kita make sure buat calculation balik untuk recover dia punya orang kata spread dengan down payment, duit yang 15% yang tersimpan dalam akaun kita. Jadi dekat sini untuk net cash out ni ialah duit yang akan masuk dalam akaun bank kita balik. Tapi
Untuk gain, kita nak check balik dekat sini gain or loss. First kali kita tengok net gain or loss, kita bahagi dengan down payment value lebih daripada 0.07. Ni akaun untung. Tapi kalau dia less than, kalau loss, if net gain or loss down payment value less than 0.07, maksudnya dia belum untung. Jadi contoh dekat sini, contoh akaun ni, RM59.72. Okay, dia punya net gain or loss, tapi kita bahagi dengan down payment value, duit yang dah masuk dalam account bank kita tu, okay, duit yang kita convert masuk balik dalam account bank kita, kita dapat dalam 59.72 bahagi dengan 769.23 bersamaan dengan 0.078. So maksudnya dia punya calculation kat sini dah gain. Jadi kita nak tahu akaun kita tu dah untung, dah recover kat sini. Kita tengok baliklah dekat sini net cash out kita ni sebanyak RM128.95 ni duit yang akan masuk balik dalam akaun bank kita bila kita terminate. Jadi dia akan dapat balik 15% daripada yang kita 15% yang kita simpan. Okay, net cash out ni NCO, kita dapat balik duit yang 15% yang tersimpan serta keuntungan yang dijana, plus profit. Okay. Untuk down payment ni sebenarnya dia ada dua senario pula sebenarnya kat sini. Satu, duit yang saya beritahu tadi, dia kena tambah pula dengan 9%, ataupun satu lagi, kalau yang kita dapat 15% tu maksudnya dia dah recover spread kan. Tapi dekat sini untuk holding, dia ada holding inventory di mana dia ambil balik, dia hold 9% daripada jumlah yang kita simpan. Okay, contoh mudah dekat sini, 769.23 kita tambah dengan boleh kira kalkulator, tambah dengan 9%, jadi RM838.46 sebenarnya duit yang ada dalam akaun holding inventory kita. Okay. Tapi tak apa, yang ni nanti kita go through lagi. Kalau rasa tak faham lagi, sudah kita proceed yang lain dulu. Yang susah sebab GCA ni dia quite complicated sikit lah untuk kita fahamkan tentang kena tambah untuk dua senario. Down Okay, boleh payment silakan. value to total convert or total value. Down payment value tu actually total convert kan, mudah kan? Betul tak? Okay, saya proceed dulu. Nanti kita boleh try balik untuk GCA. Okay, GAE gain or loss. GAE gain or loss ni kita boleh tengok untuk dua produk, GAE 5X ataupun GAE 10X. Tapi untuk screen saya ni saya akan pergi dulu GAE 5X. Okay. GAE 5 kali ni dia actually dia straightforward je. Dia berbeza sikit lah dengan GAE 10 kali, di mana GAE kita boleh, actually sekarang ni sistem dekat QM lebih, kata lebih user friendly lah bagi saya, sebab kalau dulu saya prefer manual kiraan, ada satu cara lagi. Dekat sini saya stated dua method lah, dua cara pengiraan. First, dekat sini untuk GAE 5X, dekat you punya screen, dekat you punya website, you boleh tengok balik history payment amount yang masa kita buat pembelian untuk GAE 5 kali. Contohlah, you beli 3 unit GAE ataupun 5 unit GAE 5 kali, then payment amount pada masa tu ialah RM553.38. Jadi dekat history kita punya screen tu, kita boleh tengok balik, review balik berapa jumlah yang kita dah tolak daripada akaun kita, kita dah bayar. Lepas tu dekat masa kita buat termination, kita boleh nampak dia punya net cash out, iaitu berapa jumlah yang kita dapat duit, maksudnya duit modal kita serta keuntungan daripada jumlah yang keseluruhan untuk 5 kali ganda. Jadi dekat sini contoh klien ni, dia beli dengan modal RM853.38. Okey, lepas tu masa dia terminate tu dia dapat RM801.86. Jadi macam mana kita nak kira pengiraan dia ialah kalau kebiasaan kita akan kira net cash out tolak dengan payment amount.
So, kita akan dapat berapa keuntungan. Contoh dekat sini RM801.86. Kita tolak dengan RM553.38. So, dia dapat untung dia RM248.58. Ini untung saja. Tak termasuk dengan modal. Jadi, kita nak kira percentage dia, net cash out. Net cash out, kita bahagi dengan payment amount. Contoh, kalau siapa ada kalkulator sekarang boleh try kirakan net cash out dia RM801.86. Bahagi dengan RM553.38 ni ialah modal masa dia buat payment awal-awal tu. Dan darab dengan 100. Jadi, bila you punya pengiraan ni lebih daripada 100% tu maksudnya akaun dah untung. Maksudnya untung dekat sini ialah 44.9%. 100% ialah modal asal kita ni untuk pengiraan daripada kita punya, kita nak tahu modal kita serta berapa persen yang kita dapat. Ni straightforward lah, kita boleh buat comparison. Okay, saya cuba masuk dekat sistem kejap lagi. Untuk GAE 10 kali, 5 kali. Okay, untuk GAE 5 kali, contohlah kan. Kita nak tahu balik berapa harga yang kita pernah beli dulu. Okay, masuk dekat bahagian GAE. Okay, ada list dekat situ. Okay, lepas tu tadi ada dia punya link warna orange kat sini. Lepas tu klik dekat link ni. Okay, sebab nak tengok balik berapa payment amount. Jadi dapat nampak dekat sini, kita scroll kat sini cari mana payment amount ni, duit yang kita pernah bayar sebelum tu. Okay. Jadi masa kita nak terminate tu, kita boleh tengok balik. Kita terminate, view, action, termination. So you akan nampak dekat sini, kalau let's say you terminate 5 unit. Okay, ni dia punya screen details. Letak termination ni, letak you punya berapa unit yang you pernah beli sebelum ni. Lepas tu submit. Okay. Lepas tu dia akan nampak net cash out dekat sini. Okay. Tapi macam sekarang saya tak boleh terminate sebab at a loss position. Jadi kalau saya terminate maka rugi dah saya. Jadi jangan terminate masa account loss. Okay. Okay, tu untuk tengok payment amount. Nanti boleh godek-godek lah you punya screen untuk tengok GAE list, mana yang kita pernah beli dulu, net cash out ni biasanya memang kena main-main sikit lah dengan sistem. Memang you kena try and error. Cuma jangan proceed untuk terminate at loss position dia. Itu je. Okay. Okay, kita go through lagi dekat. So untuk GAE 5 kali ni, ingat formula dia ada dua. Yang bagi saya lah, method paling mudah. You buat comparison, you kira dekat sini je. You ambil net cash out, tolak dengan payment amount. Then kalau positif dia punya value tu, maka memang untunglah akaun kita. Tapi you dapat negatif, so negatif maksudnya belum untung lagi lah. Jadi kita nak tahu pengiraan peratus pun lagi mudah dekat sini. Just bahagi net cash out dia punya value, bahagi dengan payment amount. Jadi dapat, kalau lebih daripada 100% dah untung. Tapi kalau less than 100%, belum untung. Itu je. Itu yang paling mudah. Simple. Okay, ada masalah lagi ke? Kat sini tak ada kan? Saya rasa ada lagi soalan dekat sini. Total down payment. Okay, tak apa. Dekat sini ada yang tolong jawabkan. Okay, next kita pergi dekat GAE 5 kali yang dia make profit juga gain. Tapi cara baca dia punya pengiraan tu dalam sistem tu berbezalah dengan cara yang tadi. Ni cara yang biasa kita guna yang lama punya. Saya cara lama yang saya guna. Tapi sekarang lebih advance, sistem dah kata lebih user friendly, lagi mudah kita nak compare. Cuma kita kena tahulah bila kita nak tengok harga yang lepas dengan harga semasa, harga sekarang. Okay, so dekat sini untuk second method paling mudah juga bagi saya, kita nak kira
just kena fahamkan formula ni. Formula untuk pengiraan memang sangat penting lah sebab kita belajar matematik dulu pun, zaman sekolah pun memang kita kena tahu formula, betul tak? Jadi formula ni sangat penting untuk GAE 5 kali, just fahamkan. Dia punya, kita kena just tengok dekat bahagian net cash out. Lepas tu kita tolak dengan profit rate dia. Lepas tu kita tolak dengan initial investment. Sebab benda ni memang ada dalam sistem. Straightforward sahaja. Yang ni terus tolak aja. Okay. Net cash out, tolak profit rate, tolak initial investment. Contoh dekat sini, dia punya net cash out dekat sini, kita kena make sure, okay, apa pun sebelum kita buat perbandingan, kita make sure net cash out dia tu mesti lebih tinggi berbanding dengan initial investment. Kalau kurang, memang kita akan terus nampak, oh, kalau kurang daripada yang sebelah kiri ni initial investment, maksudnya memang account kita tak untung. Tapi kalau dia lebih daripada dekat sini, kita boleh nampak, oh, nampak macam dah untung, tapi better you buat calculation juga. Sebab kita nak double check balik kan. Okay, contoh dekat sini, net cash out dia 28.75 USD. You tolak dengan dia punya management fee ialah 0.77 USD. Tolak pula dengan initial investment. Initial investment ni modal yang kita simpan, yang kita beli GAE. Contoh you beli 5 unit. Jadi dia akan keluar 25 darab 5 dekat sini. 25 darab 5 dalam 100 kan. 125 USD. Jadi apa pun bergantung dengan berapa unit you belilah kat sini. Dan bila tolak dapat 2.98 USD. Maksudnya 2.98 kalau positif ni maksudnya memang akaun kita dah untung lah. Tapi bila you nak convert dengan nilai ringgit, darab baliklah dengan currency semasa berapa. Kalau contoh, currency semasa pada masa tersebut ialah 4.71 USD dan kita darab 2.98 USD darab dengan 4.7, jadi lebih kurang dalam 14 ringgit 1 sen untuk satu unit GAE 5 kali. Okay. Okay. Next, contoh yang seterusnya untuk kita tengok dekat sini, contoh dia yang ni yang rugi punya, untuk yang loss. 5 kali dekat dia punya sistem dekat sini. Saya tunjuk sistem lah secara nak baca. Nak lebih nampak sebenarnya. Okay. Siapa yang dah buka sistem boleh double check balik lah. Kalau ada beli GAE boleh tengok. Okay, dekat bahagian GAE, okay, biasa kena klik dulu kat sini. Okay, 3 bar ni wajib klik. GAE list. Okay. Lepas tu dia akan keluar semua list yang you dah beli GAE 5 kali ke 10 kali, dia akan nampak kat sini. Jadi kita nak bandingkan antara kolom yang penting lah kalau kita nak tengok. Okay, initial investment, net cash out, profit rate refund. Ni 3 ni memang penting lah untuk kita double check. So nak sepintas lalu tengok, bandingkan initial investment dengan net cash out, pastikan net cash out ni lebih daripada initial investment. Okay, kalau contoh dekat sini 125. Net cash out dia sekarang ialah 105.45. Jadi belum untung lagi. So kita dah nampak dah daripada first screen ni memang nampak, oh, belum untung lagi. So kita tak perlu nak terminate lagi. Okay. Jadi ni antara yang contoh untuk yang loss kat sini, contohlah satu account ni, satu initial investment dia 125, net cash out dia ialah RM95.50. So kita tengok sekali lalu pun kita dah nampak, oh, belum untung lagi ni. Sebab apa? Sebab dia kurang daripada RM125, 125 USD. Jadi kalau kita buat pengiraan pun of course dia akan jadi negatif. Contoh dia punya formula tadi, net cash out, yang ni kita tolak dengan initial investment dia, tolak dengan profit rate, jadi dia dapat negatif 55.50 USD. Okay. Siapa ada calculator boleh cuba kirakan 95.50 tolak 125, okay, tolak 26 dan you dapat negatif. So negatif maksudnya memang belum untung lagi. Okay. Okay, ada pertanyaan untuk GAE 5 kali sebelum kita proceed GAE 10 kali? Kalau tak ada, saya proceed untuk GAE 10 kali.
Okay, so saya proceed untuk GAE 10 kali. GAE 10 kali ni dia agak berbeza sikit lah pengiraan berbanding GAE 5 kali. Sebab GAE 10 kali ni, okay, kita kena advancekan, kita kena dahulukan dia punya management fee. Tapi untuk 5 kali tadi, kita tak perlu keluarkan advance management fee sebab dia akan terus tolak daripada akaun kita. Dia straightforward je. Jadi kita tak perlu orang kata ambil duit lebih untuk kita bayar management fee, tak perlu. Sebab akaun kita untung je, dia akan kira daripada situ. Okay, untuk GA 10 kali, dia punya first method pengiraan GAE 10 kali. Yang ni pun cara yang mudah juga. Okay? Cara yang mudah untuk kita bandingkan payment amount dengan termination. Jadi yang ni paling simple lah. Okay. Dekat sini contohlah you dah beli GAE 10 kali. Then dekat sini you tengok dekat referral ID tu. Reference ID, ada ID, you klik dekat situ untuk apa? Untuk kita tengok berapa payment amount masa kita buat pembelian. Jadi masa you nak terminate tu, kalau boleh you capture dua-dua screen ni. Okay? Capture screen masa kita go back screen yang kita pernah beli, tengok payment amount, kita bayar pada masa tu berapa. Contoh dekat sini dia bayar RM15,240.20. Lepas tu, masa dia nak buat termination, masa you nak buat termination tu, you tengok dekat account, okay, terminate, then boleh nampak net cash out dia berapa. Okay, contoh dekat sini, dia punya net cash out dia ialah sebanyak RM15,908.62. Okay, RM15,908.62. Tapi dia punya payment amount dia ialah RM15,920.20. Jadi yang mana banyak? Yang net cash out ke payment amount? Kalau kita tengok sini ialah payment amount dia lebih besar. Jadi automatik kita nampak dah sebenarnya negatif. Negatif ni negatif RM11.58. Maksudnya belum untung lagi. Okay, tapi kalau you nak kira juga mengikut kiraan percentage, you ambil net cash out dia. Net cash out dekat sini. Okay, net cash out bahagi dengan payment amount. Kita bahagi dengan payment amount ni dapat berapa, darab dengan 100. Okey, dekat sini dia punya result dia 99.92%. Maksudnya kurang daripada 100. Bila kurang daripada 100 tu, maksudnya akaun kita belum untung lagi. Tak untung. Jadi tak untung, tak perlulah untuk kita terminate lagi. Kita just tunggu, sabar dulu, tunggu sampai akaun tu dah untung baru kita terminate akaun. Okey. Okey, ini cara pertama untuk mudah cara mudah untuk tengok. Cara yang kedua, cara panjang sikit pengiraan dia. Cara dia yang pertama sekali, saya delete sekejap. Ada orang conteng ni. Siapa conteng? Okey. Okey, pengiraan yang kedua, cara kira yang kedua. Cara kira yang ni panjang sikit tapi tak apa, you boleh try yang mana cara yang you rasa you nak faham, you mudah faham. Boleh cuba buat pengiraan lah. Okey, nanti saya akan bagi contoh. Saya akan bagi juga slide ni untuk double check, compare. Okey. Boleh try and error. Okey, dekat sini you tengok dekat GAE list tu juga, dalam website you punya GAE list, berapa GAE yang dah beli, boleh tengoklah, compare balik ataupun you just review dekat bahagian kolom initial investment, net cash out, profit rate refund berapa. Jadi yang ni pun sama dengan GAE, cara kita tengok, kita pastikan dia punya net cash out ni kena make sure dia kena lebih tinggi, lebih, orang kata lebih besar berbanding initial investment. Kalau kurang daripada initial investment, of course lah kita dah nampak, oh akaun ni tak untung lagi ni, kena tunggu lagi. Oh akaun ni pun tak untung lagi, kena tunggu lagi. Jadi kena sabarlah kat sini. Jadi sebab 250 ni, kenapa 250? Sebab yang ni contoh untuk pembelian satu unit. Satu unit untuk GAE 10 kali bersamaan $250. Jadi apa pun kena pastikan, kena tunggulah sampai net cash out dia tu melebihi daripada 250. Jadi kat sini belum untung lagi. Kalau kita buat pengiraan pun sama je. Dia mesti akan nampak rugi. Tapi tak apa, saya just tunjuk dulu cara pengiraan dia, formula untuk GAE 10 kali, net cash out. Okay, net cash out dekat sini. Ditambah dengan profit rate.
Okay, profit rate ni penting. Yang ni kita kena tahulah net cash out kita tambah profit rate. Lepas tu kita tolak balik dengan initial investment tambah dengan profit rate. Ni maksudnya modal asal yang kita buat pembelian pada awal. Contoh, saya beli 250 unit, 250 USD untuk satu unit. Tapi bila tambah dengan profit rate, profit rate apa pun satu unit tetap 78.75 USD. Sama juga satu unit mesti 250 USD. Jadi bila kita tambah dua ni, RM328.75 USD. So you just put in your mind, satu unit memang apa pun kena tolak dengan 328.75 USD. Then dekat sini yang net cash out plus profit rate ni you just tambah, then you tolak dengan 328.75 USD, then you dapat berapa result. Okay, katakan dekat sini negatif 24.86 USD, maksudnya negatif tu of course still at loss position. Tapi kalau dekat sini dia sebaliknya, maksudnya account dah untung. Tapi nak untung tu tengok balik lah, berbaloi ke tak dengan you nak terminate. Adakah yang you nak terminate tu at kata as per targeted profit. Okay, so cara mudah lah kita nak faham. Tapi sebenarnya yang paling simple, you just tengok kat sini, you just compare. Pastikan nilai dekat sini lebih tinggi daripada sebelah kiri ni, initial. Kalau dia lebih, maksudnya dah untung, tapi cubalah buat pengiraan dulu sebelum proceed. Okay, nak lebih fahamkan lagi. Okay. So next, okay, ini ialah contoh untuk Gold Asset Enhanced GA10X yang gain, yang untung. Okay, contoh dekat sini. Okay, dia beli pada date bila-bila, total gram berapa, total price pada masa tu berapa, contoh nak terminate pada harga 62.72, initial investment 250 USD, maksudnya dia beli satu unit lah. Okay, tapi net cash out dia, tengok pada masa tu, harga emas dia naik jadi, net cash out dia naik jadi 275.77 USD. Lepas tu profit rate dia tu masih positif, masih belum kata tak lebih daripada setahun lagi lah dekat sini. Jadi, cara pengiraan dia simple je, net cash out. Net cash out ni tambah dekat sini, okay, NCO tambah profit rate, okay, dapat berapa. Lepas tu tolak dengan initial investment tambah dengan profit rate. So, tolak dengan 328.75 USD. Lepas tu dia dapat 21.02 USD. Jadi, bila 21.02 ni maksudnya dah positif, dan maksudnya akaun kita dah untung. So bila untung, you nak convert daripada USD ni kepada nilai ringgit. Macam mana nak buat? Macam mana nak tengok? Okay, macam mana nak tengok? Kebiasaannya kita akan manual darab. Okay, biasa kalau saya buatlah cara, orang kata cara klasik, cara lama sikit. Saya akan pergi ke saya punya website ni. Okay. Saya akan tengok dekat saya punya mana? Saya akan tengok currency semasa. Okay, dekat sini. Okay, you punya main page ni, home page dekat website tu. Okay, you tengok dekat FX rate semasa berapa. Then you darab lah berapa USD yang untung yang dah dapat tu. Okay, darab dengan berapa FX rate semasa. Okay. So balik kepada homepage tu nak tengok FX rate. Kalau boleh you take note lah sikit berapa FX rate semasa, then darab daripada berapa USD, darab dengan berapa currency semasa, then dapat dalam nilai ringgit. Ni untuk cara yang kedua lah. So dapat dalam RM98.79. So you tengoklah, you puas hati ke tak dengan keuntungan tu. Kalau rasa tak puas hati, jadi tunggulah lagi sampai net cash out ni lebih daripada 300 ke, lebih daripada 400 ke. Baru berbaloi kan. Ada-ada kita nak tunggu, kita nak make profit. Jadi apa pun bergantung lah. Tapi ada setengah orang asal untung je dia terminate. Sebab apa? Dia aim untuk dealer contohlah. Mungkin untuk mereka yang masih di level introducer, you nak aim kepada dealer. You boleh kata untung je, dapat je untung sikit, tak apa you terminate, then you beli lagi. Beli pada harga rendah. Nanti bila harga emas naik, then you jual balik. Jadi boleh repeat same process lah dekat sini. Boleh rolling modal yang sama. Okay. Okay, ni ialah contoh untuk yang buat pembelian GAE 10 kali lebih daripada 1 unit. Okay, contoh dekat sini dia beli 2 unit GAE 10 kali.
Okay, initial investment ni macam tadi 1 unit, contoh untuk 1 unit. Tapi dia beli 2 unit, 500 dia punya initial investment. Jadi sistem memang auto reflect lah mengikut berapa unit yang you beli pada masa harga tersebut. Kalau beli 2 unit, dia akan terpapar dia punya value dia berapa unit bersamaan. 2 unit 500 USD. Net cash out, contoh dekat sini, net cash out dia 771.76. So kita sekali tengok pun kita dah nampak. Sebenarnya dia dah untung. Dia dah melebihi daripada initial investment. Lepas tu management fee. So pengiraan dia pun sama. Net cash out tambah management fee. Lepas tu kita tolak dengan berapa initial investment dia darab dengan berapa unit yang dia beli ni. Contohnya dia tambah dengan berapa management fee. Tapi sebab dia beli 2 unit dekat sini, initial investment tambah fee dia 500, dekat sini dia tambah dengan 78.75 darab 2. Kenapa 2? Sebab dia beli 2 unit. 1 unit mesti dikenakan sebanyak 78.75 USD. Jadi total dia dapat dekat sini ialah 657.50. Jadi A tolak B ni 903.80 tolak dengan 657.50. Jadi you dapat RM246.30. 246.30 USD. Lepas tu nak kira untung dalam bentuk percentage, okay, bahagi balik untung yang ni, okay, bahagi dengan jumlah yang initial investment yang asal tadi sekali dengan dia punya fee dia tu. Jadi darab dengan 100 baru dapat berapa persen. Kita nak tahu berapa persen keuntungan. Jadi dia untung dalam 37.46% mengikut kenaikan harga emas dunia lah. Okay. So bila nak terminate, pergi dekat take action dekat sini. Okay. Ini ialah testimoni. Okay, mereka yang dah untung untuk GA 10 kali, GA 10 kali. Okay, semua ni GA 10 kali. Tengok dia punya net cash out dia. Okay, lebih daripada jumlah yang dia belilah kat sini. Yang ni keuntungan bersih 1,600 lebih. Yang ni pun, sekejap, saya tak nampak kat sini. 300 lebih. Okey, risiko rugi. Risiko rugi ni memang kita ada risiko bila kita uh, kita tengok dekat kita punya sistem tu. Masa nak terminate tu, dia keluar warning message dekat situ. You are terminate at a loss position. Okay. Dekat sini, dia akan keluar, dia prompt message ni, kalau kita proceed juga, maksudnya kita akan dapat kurang daripada jumlah yang kita dah simpan, yang kita dah gandakan aset tu. Jadi, better kalau you just tunggulah dekat sini. Jadi, kita nak, kalau rugi, kalau kita tak sabar, kita terminate masih account masih belum untung ni, memang kita rugilah. Okay. Tapi kalau kita je sabar lagi, kita nak make profit, kita je sabar saja, tunggu sampai harga emas naik lebih tinggi, dan dia recover dia punya spread, dia punya profit rate, dan baru kita terminate untuk kita dapatkan balik modal kita serta keuntungan. Sebab kalau boleh kita tak nak lah kita terminate, kita tak dapat balik apa yang kita simpan start pada awal tu. Okay. Jadi saya cuba untuk tunjukkan contoh dalam sistem untuk familiarkan tuan-tuan, puan-puan semua. Kejap saya masuk dekat website. Okay. Contohlah dekat sini, macam mana kita nak tengok account tu. Okay. Sebab biasanya kelas ni untuk kelas master your account. Biasa dia akan tunjuk macam mana kita nak buat pembelian, penjualan account. Okay, tapi saya tunjuk dulu. Okay, macam sekadar sepintas lalu lah untuk kita familiarkan dengan sistem ni lagi sekali. Okay, untuk saya balik kepada GSA tadi. Okay, ada lagi Huda, boleh lagi kan? 10.30 kita habis kan? Boleh, boleh. Okay, Silakan. saya tunjuk. Okay, sebab tadi just teori lah, takut ada yang tak nampak dan tak faham. Jadi kita cuba pergi dekat sini. You punya sistem ni, okay, masuk dekat bahagian homepage ni untuk GSA, Go Storage. Go Storage, okay, tengok dekat sini.
value based on current QM price. Okay, bandingkan dengan average cost. Okay, pastikan average cost ni kena lebih rendah daripada QM price ni, barulah kita tahu akaun kita ni dah untung. Tapi sebab sekarang ni macam akaun ni dia belum orang kata belum rendah daripada QM price, maksudnya belum untung lagi lah dekat sini. Okay. Lepas tu yang kedua, you nak tengok GAE, GCA. Okay, bagi mereka yang dah buat GCA, okay, you double check balik you punya screen ni, you punya account dah untung atau belum. You masuk dekat holding inventory. Kalau nak mudah dekat holding inventory ni, tekan view dekat sini. Okay. Lepas tu ada beberapa kata transaction dekat you punya account. Then you tengok dulu dekat sini gain or loss. Okay, you tengok dulu kat sini gain or loss. Lepas tu you bandingkan, just pilihlah mana-mana. Contohlah saya ambil mana yang dekat sini. Saya ambil dekat sini. So saya klik balik dekat sini. Okay. Saya klik dekat sini. Saya nak tengok akaun saya ni dah untung atau belum. Okay, saya double check. Net gain or loss sini bahagi dengan down payment value. Dibahagi dengan 15.83. Saya tak boleh nak guna pen saya ni. Pen saya habis bateri. Tapi saya cuba buat pengiraan kat sini. Okay, siapa ada kalkulator boleh tolong kirakan sekali lah untuk kita buat ketika 15.83 net gain or loss. Okay, bahagi dengan down payment value 467.29. Okay, so you dapat 15.83 bahagi dengan 467.29. So 0.034. So belum untung lagi kan? Betul tak? Untung ke rugi? Rugi. Okay, betul. So belum lagi lah. Belum, sebab kita kena make sure dia kena lebih daripada 0.07. Tapi kalau dekat sini pengiraan dah lebih, maksudnya dah untung. Jadi you just tengok di sini je. Simple je, net gain or loss bahagi dengan down payment value. Jadi bila let's say kalau dah untung, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat based on net cash out kat sini. Net cash out ni based on berapa yang kita dah simpan, yang tersimpan serta keuntungan yang dijana dekat sini. Okay. Ni untuk GCA. Okay. Yang kedua kita pergi kepada GAE. Ada persoalan tak untuk GSA dengan GCA? Okey, saya pergi seterusnya kepada GAE 5 kali. GAE 5 kali contoh akaun ni. Kita nak tengok cara paling simple lah, paling mudah kita nak tengok contoh dekat sini. Sekarang harga emas ialah, okey, sekarang harga emas ialah 62.60. Lepas tu dekat sini initial investment dia 125. Net cash out dia 105.45. So yang ni untung ke rugi? Sekali tengok. Nampak untung ke rugi? Rugi. Okey, betul. Okey, so masih rugi lah. So kalau kita buat pengiraan pun memang kita nampak memang rugi pun. Tapi kalau untung, you buat pengiraan lah, you tolak. Ambil net cash out. Okay, tolak dengan initial investment. Tolak terus dengan profit rate. Dan dapat berapa? Dan darab dengan berapa currency semasa. Okay. Sama juga untuk GAE 10 kali. Contoh dekat sini, sekali sepintas lalu you nampak macam contoh dekat sini. Yang bawah ni, yang transaction yang ketiga ni. Untung ke rugi? 204.90. Rugi. Rugi, okay, betul. So belum lagi lah, belum untung. So maksudnya rugi lagi lah. Jadi sepintas lalu kita tengok, kita dah nampak. Tapi kalau account tu melebihi daripada 250, then you double check balik lah. You kira berapa jumlah tambah dengan profit rate. Lepas tu tolak dengan, kalau satu unit tolak dengan 328.75. Jadi kalau boleh set dalam minda, satu unit 328.75. So dapat berapa dan maksudnya dah untung.
Lepas tu satu lagi, saya punya account, contohlah yang ni. Okay, saya beli ni masa ni saya rasa awal-awal saya menyimpan emas di Quantum Metal ni, saya buat GAE. Pada masa tu harga, okay, satu lagi. Saya lupa nak tunjuk. Kita nak tahu buy price dalam sistem. Contohlah you beli tapi you tak tahu pun berapa buy price you beli kan. Jadi you nak double check balik. Okay, tadi. Okay, masuk balik dekat screen ni. Okay, klik dekat kod ni yang warna kuning orange ni. Klik dekat sini. Lepas tu cari buy price. Okay, buy price dekat sini. So buy price dia berapa? Buy price 63.75 USD. Jadi kita nak make sure kita terminate pada harga berapa, kena pastikan harga tu melebihi daripada buy price 63.75 USD. Jadi macam sekarang dalam kita punya app sekarang berapa harga? Okay, sekarang 62. 2.599. Okay, thank you dah. Sekarang 62.599. Jadi, apa pun tak lepas lagi lah dekat sini. Saya kena tunggu lagi. Tapi saya kena tunggu, saya kena tengok juga kalau let's say hari tu, masa harga emas naik 64 lebih, saya tengok juga akaun saya dah lebih daripada 250. Tapi, profit rate, perasan tak profit rate saya ni positif ke negatif? Negatif kan? So negatif, jadi saya nak make sure, saya nak make sure akaun saya tak rugi. Saya kena make sure net cash out ni melebihi daripada 250. Lepas tu saya nak dia recover balik dia punya fee yang dah orang kata yang dah berlalu, yang dah utilize setahun yang lepas. Berapa management fee yang 1 tahun? 78.75, betul tak? Siapa boleh jawab? Kalau saya nak terminate ni, sepatutnya saya kena terminate pada net cash out berapa? Siapa boleh tolong kirakan ataupun tolong bagi idea untuk saya? Sebab saya punya akaun ni dah lebih 1 tahun dah tahu. Kesian saya, dah lebih dah. Ada cara tak? Okey, kita kira lah sama-sama kat sini. Contoh sebab ni untuk akaun yang dah lebih daripada 1 tahun tahu. Yang ni bagi saya kena faham jugalah, kena take note untuk bagi mereka yang dah percaya ada mereka yang dah lebih daripada 1 tahun dan dia punya fee dia tu dah fully utilized dah. Contoh dekat sini kan 250. Okay. Lepas tu saya nak make sure dia recover dia punya fee 78.75. Lepas tu current management fee saya sekarang ialah dia dah sampai 47.90. Plus 47.90. Jadi boleh kirakan tak? 250 tambah 78.75 tambah 47.90. So saya kena tunggu dia punya net cash out ni melebihi daripada RM376, 376.65 USD barulah dia recover dia punya saya punya fee, saya punya kata modal asal saya. Jadi saya kena tunggu lagi lah akaun ni. Tapi kalau saya macam tak kisah pun dapat berapa pun, so saya just terminate lah asalkan saya dapat balik modal yang 250. Tapi management fee yang dah utilize tu, kalau saya kata tak apa, okay. So just tolak daripada berapa fee yang akan di-charge kepada kita. Jadi fee dekat sini kita tak perlu ambil duit lain pun untuk kita bayar dekat QM. Dia akan auto deduct daripada akaun kita ni. So boleh jelas dekat sini. Jadi ini antara contoh yang dah lebih daripada 1 tahun lah. Okay. Salah satu akaun yang lebih daripada 1 tahun. Jadi apapun kita nak tengok keuntungan tu apapun bergantung dekat net cash out dan berapa profit rate dekat sini. Okay. So saya rasa untuk calculation ni dah habis. Tapi Huda perlu ke kita nak buat pengiraan untuk tahu berapa gram kita beli ataupun cukup setakat ni? Boleh je sebab kita ada masa lebih kurang dalam 8 minit saja lagi. Okay, 8 minit lagi. Okay. So, satu cara lagi. Ada apa-apa soalan tak untuk GSA, GCA dengan GAE untuk tengok profit pengiraan? Kalau tak ada, saya rasa okay kot. Okay.
Profit rate yang negatif tu maknanya akaun yang lebih setahun and perlu bayar juga. Betul, yang negatif tu maksudnya betul dia dah lebih setahun tapi kita tak perlu bayar duit kita yang asing pun. Maksudnya kita tak perlu bayar duit tambahan. Dia hanya akan terus tolak daripada akaun kita. Okay, duit, berapa cash value yang ada dalam akaun, daripada situlah dia akan terus tolak. Okay, so satu lagi saya nak tunjuk pengiraan. Okey, pengiraan untuk sesiapa yang buat pembelian sama ada beli GAE 5 kali ke 10 kali. Okey, first kali saya tunjuk untuk 10 kali dululah. Kita nak tahu kalau beli dengan harga sekarang, berapa gram yang you dapat. Jadi you boleh buat pengiraan sikit lah dekat sini. Contoh, yang ni kita nak tahu berapa gram. Contoh kita beli hari ni dengan harga sekarang, berapa gram kita dapat. Okey, paling mudah, you masuk dekat GAE, purchase GAE 10X. Okay. Okay, dekat sini slide terus dia punya USD ni kepada MYR, kepada nilai ringgit. Then, kira daripada QM price, QM selling price bahagi dengan QM selling price. Jadi, boleh buat pengiraan dekat sini. Siapa ada kalkulator boleh kirakan lah. 1173 bahagi 302.53. Okay, berapa gram kalau dalam gandaan 10 kali? Siapa-siapa boleh jawabkan? Kalau satu unit kita dapat 3.8 gram. Okay, kalau modal biasa. Tapi sebab gandaan 10 kali, kita dapat 3.8.77. Kita darab pula dengan 10 dan kita dapat 38.77 gram untuk harga emas semasa. Jadi ni untuk satu unit lah. Kalau you beli 2 unit, then you kira lah berapa you darab, berapa gram yang you dapat. Ni cara mudah untuk pengiraan on the spot. Okay, satu lagi untuk gandaan 5 kali. Kita ada lagi dalam 6 minit. Okay, untuk 5 kali, simple je. Okay, cara kira berapa gram masa kita beli, contoh beli dengan harga sekarang, bahagi je 117.30, 117.30 bahagi dengan RM305.46, then you dapat 0.384 untuk 1 gram. Tapi sebab dia 5 kali ganda, then you darab lah dengan berapa kita kena darab. Ada siapa boleh tolong saya jawab yang 1.91, okey. Kita kena darab dengan berapa ni kalau 5 kali ganda? Darab 5, betul. Thank you. Siapa yang jawab? Betul, darab 5. So bila darab 5 kita dapat 1.92 gram. Okay, ni kalau beli satu unit. Kalau you beli, katakan you beli nak bagi naik jadi introducer lah at least. Okay, darab dengan darab berapa? 3. 3. Okay, sebab nak naik introducer jadi 3 unit. So dapat dalam 5.76 gram. Tu cara manual lah kalau nak kira. Biasa kalau kita terus beli tu dia akan terus reflect dalam kita punya account history. Okey, tu untuk GAE. Satu lagi ialah GSA. GSA cara mudah kita nak tahu berapa gram. Okey, untuk GSA contohlah saya bagi senario. Siapa boleh jawab? Ni last saya bagi hadiah RM10. GSA. GSA Nak jawab RM10. juga lah. Ni untuk yang orang-orang baru ke? Okay, selain pada Huda. Okay, contohlah saya nak beli GSA berapa? RM100. Okay, berapa gram yang saya boleh dapat? Okay, harga sekarang ialah RM314.27. Boleh ulang soalan tak? Okay, soalan dia macam ni. Contoh situasi dia macam ni. Saya nak beli, saya ada RM100, saya nak beli GSA. So berapa gram yang saya dapat?
0.3189 ke 14.27. Sorry. Kita tengok dah siapa yang betul. Okay. Saya ada RM100, saya nak beli GSA. 27. Okey, saya dapat 0.318. 19. Okey, ni lagi pantas lah. Okey. Siapa nama? Tuan Syam M. Nasir. Okey, saya bagi hadiah lah untuk Tuan Syam M. Nasir. Terpantas jawab. Macam dah ni. Oh, dah macam dah. Tak apalah. Macam ke siapa yang terpantas, saya bagi anggap sebab stay sampai habis kan. Okey. Boleh Tuan Syam boleh PM nombor akaun. Saya transferkan untuk Tuan Syam. Okey, RM10. 0.03 gram emas malam ni. Tuan Syam kata apa? Tak apa. Dia tak apa. Tuan Syam tak nak, tak apa. Saya bagi kepada orang kedua lah. Siapa ni? Makan pagi semua. Betul ni Tuan Syam. Kalau tak nak, tak apa. Saya bagi kepada orang seterusnya lah. Okay, siapa yang kedua? Tuan Azdi. Tuan Azdi. Tuan Azdi boleh bagi nombor akaun GSA. Nombor akaun GSA boleh tengok dekat you punya homepage kat sini. Nanti bagi kat saya, letak kat sini pun boleh. Sempat lagi ni, Tak, ada Tuan lagi. Azdi. Saya kiraan 5. Kalau tak, dia akan pergi kepada akaun Huda. 1, 2, respon dulu. 3. Okey, ada respon Tak apa, boleh letakkan nombor akaun dekat sini. Saya boleh tunjuk. Tak apa-apa. Okey. Ada apa-apa persoalan lagi untuk pengiraan? Sebelum kita ataupun ataupun ada siapa-siapa nak bantu ke, saya rasa GCA lah kebiasaan quite confusing. Nanti share slide tahu, boleh. Slide saya akan share. Okey, untuk pengiraan, pengiraan bagi saya lah, pengalaman. You boleh try and error sebab memang saya percaya banyak formula yang ada. Macam GSA simple je. Tengok average cost ni, kita wrap up balik. Average cost, tengok pastikan dia kurang daripada yang atas ni, yang bawah ni kurang daripada yang atas, so dah untung. Jadi kalau dah untung, terpulanglah you nak QM buy ataupun you nak buat convert ke macam mana, terpulanglah atas individu masing-masing, you punya matlamat, you punya purpose untuk saving tu macam mana. Kalau GCA ni pula tengoklah kalau you rasa berbaloi dengan lebih daripada 0.07 tu, kalau you rasa urgent, you nak guna duit, you cari je lah, you godek-godek dalam akaun GCA tu yang mana dah untung tu, you boleh you boleh terminate ke kalau you rasa you perlu duit lah. Kalau you rasa target memang nak aim for the long term, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, just biar je lah. Tapi kalau rasa terdesak nak guna duit, kebiasaannya benda ni berlaku lah antara klien-klien kita. You carilah mana-mana account, you tengok dulu kat gain or loss, tengok yang banyak sikit dia punya gain or loss tu berbanding profit rate ni. Lepas tu buat pengiraan. Kira compare balik net gain or loss ni bahagi dengan down payment yang mana lebih pada 0.07. Kalau dah lebih, kalau saya lah, kalau lebih daripada 0.1 something tu, bolehlah kalau nak terminate. At least berbaloi lah, at least dapat balik modal yang tersimpan 15% plus dengan keuntungan yang dijana daripada total gram keseluruhan yang kita convert. Okay. Tapi kalau ada yang tak berbaloi, tak payahlah, tunggu je lah untuk long term. Sebab kita nak selamatkan belanja hangus, nak jadikan GCA kita ni emas pencing kita. Kalau GAE tadi, senang, simple, GAE palinglah simple. Just tengok dekat net cash out, initial investment. Serasa itu je Huda. Ada apa-apa lagi tak Huda? Yang tertinggal ke? Ada penambahan Huda nak tambah? Tak ada, daripada saya tak ada. Tak ada. So ada apa-apa soalan lagi ke daripada audience kita yang berbaki malam ni? Tak ada. Tuan Azdi ni tak nak CSA. RM10. Saya belanja malam ni. Okey. So,
Boleh, okay, boleh PM nombor WhatsApp saya, tak apa, WhatsApp saya. Okay. So mungkin itu saja untuk malam ini. Saya belum jadi delay. Macam mana nak buat? Macam. Oh, so jadi itulah conclusion bagi saya untuk semua ni. Jadi apa pun kena tengoklah, kalau you rasa you sanggup untuk rugi, you tak kisah nak terminate, then depends lah. Kalau boleh, yang mana dah lebih daripada setahun tu, kalau boleh sabar je. At least kena ingat yang GA itu guna duit yang tak nak guna dalam tempoh 1 ke 2 tahun. Sebab alang-alang dah buat, biarlah dapat keuntungan kan. At least recover dia punya spread dengan profit rate. Tu bagi saya lah. Tapi apa pun bergantung kepada individu lah, dia punya matlamat tu macam mana. Jadi apa pun, terima kasih yang mana dengar perkongsian malam Ini ni. Aha. sebelum akhiri sesi malam ini kan. Sebab tadi saya terlepas baca ni dari Macam Puan mana? Izzah Yusof ni. Sebab dia ada tanya tadi, kalau dah terminate JE punya list tu, boleh check tak by price masa beli tu. Okay, kita tengok balik By price. By price rasa boleh kan? Kita tak boleh Tahu berapa dah, amount. kita tak tahu Yang berapa yang dah amount yang kita terminate bayar kan? dalam RM tu. Kalau yang terminate, Termination list. termination, pilih list, then okay, ada dekat sini kan. Contoh saya ambil yang Di ni. bawah sekali. Sekejap. QM buy. Ada. QM buy kita boleh tengok Dollar, dalam dollar 64.4 juga. slide dalam dollar. Dalam dollar kita boleh tengok. Tapi berapa yang kita bayar masa Bayar awal-awal dalam, kita beli, tak nampak kan? Betul tak, Huda? Kita ya boleh tengok betul. yang payment yang masuk kredit ke akaun kita sahaja. Betul. Betul. Tapi dia Okay. tak lagi jauh sebenarnya. Sebab Mm-mm. currency lebih kurang duk main gitu lagi kan. Betul. So saya harap membantu kepada puan yang bertanya ni. Okey. So, selesai you ni? Ya, selesai sudah. Rasa tak ada apa dah. Right. Mm. So kalau macam tu saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yuni kerana sudi meluangkan masa pada malam ini menjadi speaker dan membantu kita semua dekat sini. Siapa kata kepada tuan-tuan dan puan boleh komen di ruangan chat. Terima kasih kepada Yuni semua sekali. Right, so uh, Alhamdulillah sesi pada malam ini berakhir dengan baik sekali. Dan sudah nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih juga kepada semua orang yang join sesi pada malam ini tepat pada waktunya bersedia awal dan sama yang respon, yang memberikan soalan dan kepada rakan kosata yang membantu menjawab di ruangan chat. Sudah juga ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman semua pada minggu ini